Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita hari ini adalah teorem Pythagoras. Hari itu kita dah tengok hypotenuse dalam bentuk tiga segi. Jadi untuk yang ini kita nak tentukan hubungan antara segi tiga itu. Apa hubungan dia? Mari kita lihat. Okey, yang pertama, kita tengok hubungan antara panjang sisi segi tiga bersudut tegak. Okey, iaitu di bahagian sisi kiri, di bahagian sisi bawah dan juga di bahagian hypotenuse. Apa hubungan dia orang ni? Okey. Kalau kita lihat, yang ini bahagian C adalah hypotenuse. Kena ingat kalau di formula ditulis C, ini adalah hypotenuse. Jadi, formula dia A kuasa 2. A kuasa 2, kita tak tulis di sini. Maaf, okey. A kuasa 2 tambah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C. Jadi, A tambah B, kita akan dapat sama dengan C. Kalau kita susun C kuasa 2 bersamaan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Dan hubungan ini kita panggil teorem Pythagoras. Ingat, bahagian C adalah bahagian hypotenuse. Ini, bahagian C adalah hypotenuse. Okey, sebab tu kita nak kenal mana satu hypotenuse. Supaya bila kamu tulis formula, kamu tahu mana satu yang bahagian C itu. Okay. Kemudian, kita tengok contoh yang lain. Walaupun dia tukar huruf, sama je. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan Z. X tambah Y sama dengan Z. Z sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Sama juga kalau dia bagi nombor yang lain. Kalau dia tulis sini A, B, C. Sama juga A, C kuasa 2 sama dengan A, B kuasa 2 tambah B, C kuasa 2. Okey? Ini adalah formula asas yang kamu kena hafal. Hypotenuse, bahasa mudah dia hypotenuse sama dengan sisi hypotenuse kuasa 2, sisi kuasa 2 tambah tapak kuasa 2. Okey, hypotenuse ni mesti berada di kawasan C. Ataupun yang bahagian depan dia, sama dengan dia. Kemudian, kita ada satu lagi nama yang kita panggil trirangkap Pythagoras. Trirangkap Pythagoras ni adalah kita panggil, bahasa lain dia, saya nak panggil dia adalah tiga sekawan. Kenapa tiga sekawan? Kalau tiga sekawan tu, dia kawan baik kan? Di mana kawan dia ada, dia mesti ada. Sama juga macam trirangkap Pythagoras ini kita panggil dia tiga sekawan. Sebab kalau 3 dan 5 ada, 4 mesti ada. Kalau 4 dan 5 ada, 3 mesti ada. Macam mana 3 sekawan ni? Contoh dia adalah 3, 4, 5. Mestilah yang pendek 3, yang panjang, yang hypotenuse tu 5, yang panjang sikit adalah 4. Formula dia sama. Macam ini kan, 3, 4, 5. Kita tengok. 5 ni adalah hypotenuse dan di bahagian C. Jadi 5 kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2. Sama juga nilai dia yang lain, kawan-kawan dia yang lain. Dia ada yang lain juga. Di mana kita ada 3, 4, 5. 5, 12, 13, 7, 24 dan 25. Okey. Contoh yang lain. Contoh dia. Kalau dia bagi di sini 3 dan 5. Tapi dia tak bagi pun nilai ni 4. Ni nilai dia berapa ni? Jadi kita tahu dah 3, 5. So nilai ini adalah 4. Tapi kalau tak ingat, kamu kira guna formula. Nanti kita tengok. Contoh yang lain adalah 5, 12 dan
13. 5, 12 dan 13 ni nilai dia macam ni. Ini 5, ini 12, ini 13. Sama juga 7, 24, 25. 7, 24, 25. Okey. 3 sekawan. Buat masa ni kamu hafal, kamu ingat yang ni je. 3 ni. Okey. Seterusnya kita tengok macam mana nak kira teorem Pythagoras ni. Sebab soalan selalu akan dia bagi macam ni. Tapi satu ni suruh cari apa ni. Jadi dah tahu kan tadi. Tengok X ni bahagian apa? X ni adalah di bahagian opposite kepada 90 degree. Jadi ia adalah hypotenuse. Maka kedudukan X ini adalah di C. So, kita masukkan dalam formula X kuasa 2 sama dengan A. A adalah di sini, A adalah di sini dan B di sini. A kuasa 2 tambah B kuasa 2, kita dapat 144 tambah 256 bersamaan 400. Tapi ini baru nilai X kuasa 2. Berapa nilai X saja? X berapa? Jadi, nilai kuasa 2 ini, kita pindahkan ke sebelah, dia akan jadi square root. Maka, seperti ini, X sama dengan square root 400. Kita akan dapat jawapan dia adalah 20 cm. Okey. Kemudian, soalan yang lain pula. Macam ni, dia bagi ini 24. Dia bagi 26 tapi dia tinggalkan X. X ni bahagian mana ni? Jadi nak tahu X bahagian mana, kita tengok. 90 darjah dia di mana? 90 darjah di sini. Jadi apa yang opposite kepada 90 darjah? Yang mana? Yang ini. Jadi ini adalah hypotenuse. 26 ni adalah hypotenuse. Bila dia hypotenuse, kedudukan dia adalah di C. So, A. A yang pendek lah. A, B. Okey, kita masukkan semua ni dalam formula ini. Jadi, C kuasa 2 adalah 26 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2, A kuasa 2, X kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Kita susun balik supaya mudah untuk kita kira. Kita bawa 24 kuasa 2 ni. Kita bawa 24 kuasa 2 ini ke sebelah. Bila kita bawa ke sebelah, nampak ni? Positif. Tambah. Dia akan jadi tolak. Jadi nilai dia 26 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2 sama dengan X. Kita susun bagi cantik macam ini jadinya. X kuasa 2 sama dengan 26 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2. Kita akan dapat 100. 100 ini adalah X square. Lagi sekali, square, X square 100. Jadi kita nak pindahkan X ni berapa? X sama dengan berapa? Okey, jadi square ni, bila kita pindah ke sebelah, dia akan jadi square root. Macam ini. X sama dengan square root 100, kita akan dapat jawapan dia adalah 10 cm. Jadi ingat, kalau tambah, bila kita pindah ke sebelah, dia akan jadi tolak. Kalau square, kita pindah ke sebelah, dia akan jadi square root. Okey. Kemudian, contoh yang lain cikgu nak tunjukkan adalah kita nak kira teorem Pythagoras di dalam gambar rajah yang bergabung. Bererti dia ada 3 segi yang banyak. Contoh dia macam ni. Contoh macam ni boleh ke? Tak cantik lah pula kan? Cikgu buat gini. Okey, contoh dia macam ini. Okey, ada dua yang bercantum. Okey, mari kita tengok. Okey, ini adalah contoh dia. Contoh dia biar bagi 2-3 segi.
Kalau dia bagi 2, 3 segi ni, tips dia, cikgu nak bagi tips yang pertama, jangan kalut. Yang kedua, cari 3 segi yang ada maklumat banyak. Cari maklumat. Okey. So, kita tengok. RSP. Dia ada berapa? RS ada 3 cm. SP 4 cm. Tetapi RP tak ada jawapan. Yang ni pula. PRQ. Dia bagi 12 cm. Tapi PR tak ada. PQ pun tak ada. Okey. So, dalam situasi ini, kita selesaikan dahulu yang PSR dan yang kedua baru kita selesaikan PRQ. Okey. Tips dia cari yang mana banyak maklumat, maka selesaikan dulu yang pertama, kemudian selesaikan yang kedua. Formula dia sama. C square tambah sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. C square ni adalah dekat bahagian hypotenuse. Okey. Jadi, untuk RPS di sini. Ini adalah formula nombor 1, ini formula nombor 2. RPS mana dia hypotenuse dia? Hypotenuse dia adalah ini sebab dia bertentangan dengan 90 darjah. Jadi hypotenuse dia P dan R. PR square sama dengan RS kuasa 2 tambah PS kuasa 2. Maka kita masukkan PR kuasa 2 tak tahu. RS kuasa 2 bersamaan 3. 3 kuasa 2 tambah PS kuasa 2. PS adalah 4. So, kita masukkan 4. Jadi, kita akan dapat nilai PR kuasa 2 adalah 25. Ini belum set lagi. Kita nak cari nilai PQ. PR kuasa 2 dia 25. Tapi kalau PR kita jadikan square root 25 sama dengan 5. Okey. Tapi yang ni dia nak cari PQ pula. PQ. So, formula PQ tadi, PQ adalah hypotenuse sebab dia bertentangan dengan 90 darjah. Maka, PQ kuasa 2 sama dengan PR kuasa 2 sama dengan QR kuasa 2. PR kuasa 2. Jadi, PQ kuasa 2 kita tak tahu apa. PR kuasa 2 kita dah dapat dah. PR kuasa 2 adalah 25. Jadi kita masukkan 25 pada PR kuasa 2. Jadi kita masukkan PQ kuasa 2 kita tak tahu. PR kuasa 2 tadi 25, kita masukkan 25. RQ kuasa 2 12. Jadi 12 kuasa 2. Kita akan dapat nilai 169. Ini adalah PQ kuasa 2. PQ kuasa 2. Jadi kita pindahkan square ni. Kuasa 2 ke sebelah dia akan jadi kuasa 2 kan. Kita pindahkan ke sebelah dia akan jadi square root. Jadi PQ sama dengan square root 169. Kita akan dapat jawapan dia adalah 13 cm. Okey. Contoh lain. Cikgu bagi tunjukkan contoh lagi satu. Yang gambar rajah ni supaya kamu lebih faham. Okey. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita tengok pula. Kita tengok mana satu. Salah. Okey. Mana satu yang dah bagi maklumat paling banyak. Kita tengok SRQ. SRQ dia ada bagi 8 dan 6. SQP dia bagi 1 je 15. Jadi kita selesaikan ini satu dulu, kemudian selesaikan nombor 2. Okey. Bagi SRQ, yang mana hypotenuse? Hypotenuse adalah ini.
SQ ataupun QS. Jadi ini dia formula dia yang untuk nombor 1. QS kuasa 2 sama dengan QR kuasa 2 tambah RS kuasa 2. Kita kira di sini QS kuasa 2 tak tahu. QR kuasa 2 adalah QR kuasa 2 6. 6 kuasa 2 dan RS kuasa 2 adalah ini. Okey, jadi kita akan dapat QS kuasa 2 QS kuasa 2 sama dengan 100. Tapi kalau nak dapat QS sahaja, kamu kena buat square root 100. Okey, dalam ini dia nak cari PQ sahaja. Dia nak cari PQ ni berapa. Jadi kita gunakan formula yang untuk yang ini. Yang pertama dah selesai. Kita masuk 3 segi yang kedua. Mana satu antara SQP ni adalah hypotenuse. SQP hypotenuse adalah ini. 15 cm. Maka yang bertentangan di hypotenuse ni adalah ini. So, formula dia PS kuasa 2. Ini, formula dia adalah ini. PS kuasa 2 sama dengan QS kuasa 2 tambah PQ kuasa 2. QS kuasa 2 dah dapat 100. PQ kuasa 2 tak tahu. Okey, makanya kita kirakan di sini. Kita nak dapatkan nilai tujuan kita sekarang ni ada kita nak dapatkan PQ. Jadi ini PQ. Maka QS ni kita kena bawa ke sebelah. Okey, jadi sebab itu formula dia jadi QS ni positif kan? Tambah. Bila dia pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif. Sebab itu, bila dia tukar PQ kat depan, PQ kuasa 2 sama dengan PS kuasa 2 tolak. Tolak ni sebab QS dia pindah ke sebelah. Tolak QS kuasa 2. Kita dapat PS kuasa 2 15 cm tolak QS tadi adalah ini. Jadi kita akan dapat 125. Ini PQ kuasa 2. Jadi PQ kuasa 2 sama dengan 125. Jadi untuk PQ sahaja kita kena pindahkan kuasa 2 ke sebelah, dia akan jadi square root. Makanya seperti ini. PQ sama dengan square root 125, kita akan dapat 11.18 cm. Ingat, kalau jawapan tu ada titik perpuluhan, kamu cuma ambil 2 sahaja. Okey? Okey, itu saja untuk contoh ni. Lepas ni kita akan tengok lagi contoh-contoh nak kira. Macam mana untuk kira gambar rajah yang bergabung seperti ini. Ingat, kalau gambar rajah bergabung seperti ini, tips yang pertama, cari dulu yang mana ada nilai paling banyak dan selesaikan. Macam ni cikgu label 1, 2. Selesaikan dulu nombor 1, baru selesaikan nombor 2. Okey, seterusnya ini adalah latihan yang kamu buat. Buat dulu latihan untuk pengiraan yang simple dulu. Yang satu gambar rajah. Boleh guna gambar rajah ni, gambar cikgu berikan ataupun kamu boleh rujuk muka surat 279. Itu saja.